Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tanda-tanda pilihan raya umum sudah semakin jelas. Cuma tarikh dan ketikanya saja yang belum pasti. Bahangnya sudah mula dirasa. Ahad lalu, Barisan Nasional mengadakan konvensyennya di Wisma MCA. Ini ialah konvensyen yang pertama di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak selaku pengurus CBN. Ucapan beliau semasa merasmikan konvensyen itu memberi semangat baru kepada hadirin dalam Dewan San Chun. Bagi ahli Barisan Nasional di luar Dewan, kedengaran juga cakap-cakap yang parti itu sekarang sudah bertambah yakin untuk berhadapan dengan pilihan raya umum. Cakap memang mudah, berjanji juga mudah. Apakah semangat Barisan Nasional sudah begitu kuat selepas hanya mengadakan satu konvensyen? Malam ini kita tanya 3 pemimpin kanan Barisan Nasional dalam soal jawab. Bersama saya di studio ialah Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Saifuddin Abdullah, Timbalan Presiden MCA, Datuk Seri Liau Tiong Lai dan Naib Presiden MIC, Datuk SK Divamani. Selamat datang yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang. Saya lihat semuanya daripada Pahang Ya. Ya. Negeri Perdana Menteri. Negeri Perdana Menteri. Darul Makmur. Pasukan yang kuat. Saya nak tanya Wadi, dalam perbincangan di konvensyen itu, apa setiap ahli panel rasa yang paling penting yang tercapai? Saya lihat kalau ada satu perkataan yang boleh mewakili tema semua ucapan daripada Presiden, pengerusi Barisan Nasional sampai kepada semua Presiden parti komponen dan juga Wakil UMNO Tan Sri Muhyiddin, ialah transformasi. Ia diungkapkan dengan pelbagai cara, pelbagai pendekatan dan pengisiannya pun pelbagai juga. Dan itu memang kecantikan dan keindahan Barisan Nasional selama ini. Bagaimana menggarap kepelbagaian itu menjadi satu resepi yang telah terbukti, ya, rekodnya selama ini. Tapi yang paling penting ialah bagaimana setiap pembicara, bermula dari Datuk Seri Najib sampai semuanya, mengisyaratkan betapa pentingnya transformasi dilakukan dan transformasi itu mesti ada isinya, bukan sekadar retorik, dan bahawa itu akan menjadi intipati terpenting, senjata paling utama untuk membawa kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Datuk Liau? Pada pandangan saya, konvensyen ini amat berjaya. Pertama, ia telah dapat mengeratkan tali silaturahim dan semangat perpaduan di kalangan parti-parti komponen Barisan Nasional. Ini cukup penting kerana Barisan Nasional satu keluarga yang besar. Dan kita perlu komitmen daripada semua parti untuk bergerak ke hala yang telah ditetapkan dan ditunjuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pada konvensyen ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah dapat menunjukkan satu hala tuju yang amat jelas dan komitmen yang begitu tinggi, dan seperti yang dikatakan tadi, kita memang komited dalam menjalankan transformasi yang telah ditunjuk oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Dewa? Bagi saya rasa konvensyen ini begitu penting sekali. Pertama, Perdana Menteri telah menganjurkan program transformasi setelah menjadi pemimpin Perdana Menteri, ya. Dan program transformasi kerajaan, program transformasi ekonomi. Kini beliau membuat program transformasi politik. Itu yang pertama. Dan untuk berbuat demikian, beliau terpaksa mencari satu wadah untuk menyatukan perjuangan. Politik ini begitu percaturan yang begitu kecamuk sekali. Dan baru-baru ini kita dengar sejak kebelakangan ni, satu tempias 2008. 2 suara-suara macam-macam dalam parti komponen sendiri. Dan sekiranya beliau tidak dapat mencari satu hala tuju yang begitu jelas ke arah 2 transformasi yang terlebih dahulu, maka saya rasa rapuh keadaannya. Maka inilah tempat medan untuk beliau menyatukan perjuangan inti politik negara. Dan BN sekarang dalam keadaan yang begitu kukuh sekali untuk berbuat demikian. Datuk, konvensyen kali ini diadakan secara tertutup, ya. Tidak ada wakil media yang boleh duduk semasa perbincangan diadakan. Ini menyebabkan spekulasi. Apakah perbincangan dalam dewan yang tertutup itu panas sehingga tidak dapat didengar oleh orang lain?
Sebenarnya nak kata tertutup 100% tidak juga. Ramai di kalangan kami di sini pun kami tweet ya, dan ia boleh diikuti di luar. Itulah cantiknya kecanggihan IT sekarang. Tertutupnya itu bukan untuk berahsia, tetapi kerana kami nak bercakap sesama keluarga. Jadi kita boleh berbincang dengan dari hati ke hati. Tidak ada yang sensitif yang ditimbulkan, tetapi kami nak merasa kami bercakap sebagai satu keluarga. Keluarga yang sangat besar, ya, 13 parti komponen dengan isu yang pelbagai, dengan sentimen yang pelbagai, ada yang sentimental dan sebagainya. Jadi bukan kerana kita nak berahsia, bukan kerana kita nak sebab itu saya kata tidaklah tertutup sampai orang tidak tahu apa yang berlaku di dalam. Sebahagian daripada teks ucapan itu pun diembargo dalam blog masing-masing. Jadi bukan untuk berahsia, tapi lebih untuk rasa kita satu family. Jadi kita cakap sama-sama kita. Lebih mudah, lebih berterus terang. Saya rasa kalau tanpa pemberita di sana, ia membolehkan pemimpin-pemimpin bercakap dengan lebih mudah dan mesra, bebas tanpa ada was-was. Dan saya rasa ini satu perkara yang baik bagi kita untuk berbincang. Dan ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional benar-benar nak berubah, benar-benar nak transform, dan kita nak berpakat sama kita sendiri bagaimana kita nak transform, melihat kelemahan kita, melihat bagaimana kita boleh tukar dan bagaimana kita nak kuatkan struktur kita. Dan ini semua telah dapat kita kaji dengan mendalam dalam satu konvensyen ini. Datuk Dewa sebagai wakil satu parti yang juga kanan dalam Barisan Nasional, yang salah seorang daripada founder kepada perikatan, ya. Apakah Datuk Dewa keluar daripada Dewan itu merasa puas hati? Apakah apa yang hendak diluahkan dalam konvensyen itu sudah dapat diluahkan? Oh, memang. Saya mengakui bahawa ada pandangan-pandangan yang begitu tajam sekali mengenai perkara-perkara yang rapuh di peringkat akar umbi. Daripada 13 komponen parti itu, ada parti-parti seperti MCA, presidennya telah menyuarakan dengan begitu lantang sekali apakah keluhan yang ahli-ahli yang diwakilkan. Dan ada juga silaturahim yang begitu subur sekali di mana apabila Presiden MIC itu mengatakan beliau akan undur, ada standing ovation seluruh dewan tu, dan gelombang biru tu telah memberi semangat bersatu tu. Maka ada yang tembakan dan ada pelukan. Maka itulah sebahagian daripada keluarga BN. Kalau ini tidak boleh kita berdepan, maka kita akan jadi lemah. Datuk, tolong sambung sikit tentang tembakan tu. Saya rasa itu kritik dalaman muhasabah. Dimulakan oleh Datuk Najib sendiri apabila beliau menyebutkan 4 penyakit yang dihidapi oleh sesebuah parti yang lama berkuasa, yang dibimbanginya, bahkan ada orang kata mungkin sebahagiannya juga terjangkit kepada Barisan Nasional, iaitu soal khayal, soal terlupa atau lupa diri, soal jumud, statik, soal keangkuhan dan sebagainya. Dan masa Datuk Seri Najib menggulung, beliau dengan begitu tegas mengatakan kita mesti berubah, dan lebih tegas lagi beliau kata perubahan mesti bermula dari kita yang duduk di atas. Maknanya dari pemimpin mesti menunjukkan teladan untuk perubahan. Saya fikir konvensyen ini selain daripada mengekalkan retorik politik, sebab ia adalah konvensyen politik, tak boleh dielakkan. Saya juga tak setuju kalau orang kata itu retorik. Retorik tidak salah, sebab retorik itu ada baiknya, dan dalam politik memang ada retorik. Tetapi di sana ada pengisian-pengisian, dan itu yang menarik. Misalnya ada piagam yang di hujung konvensyen itu. Pada saya beberapa bahagian penting daripada transformasi itu sudah mula diluahkan, dan itu saya fikir adalah sebagai panduan apa yang bakal berlaku dan perlu dilakukan oleh Barisan Nasional. Saya selalu katakan untuk transformasi Barisan Nasional, transformasi politik, dia mesti ada 3 perkara. Satu, transformasi pada partinya. Yang kedua, transformasi kepada dirinya sebagai peneraju kerajaan. Dan yang ketiga itu pemikiran yang progresif yang mesti dicetuskan. Maknanya bukan saja sebagai
peneraju kerajaan, tapi peneraju kerajaan yang ada idea yang hendak dibangunkan sebagai dasar program strategi country untuk rakyat. Dr. Liao, kalau melihat perubahan tadi, dalam bentuk apa agaknya perubahan yang perlu lagi dilakukan oleh barisan? Saya rasa cukup merangsangkan menghadiri convention kali ini. Saya hadir banyak convention, DN, parti mana-mana sekalipun. Tapi convention kali ini cukup berlainan. Dia bukan sahaja memberikan semangat, memberikan semangat pasukan, dia bahkan juga memberikan hala tuju dan juga memberikan what are you supposed to do, apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk mencapai perubahan transformasi yang dikatakan. Salah satu perkara yang amat penting, Perdana Menteri telah jelaskan bahawa sekarang kita telah melaksanakan momentum transformasi ekonomi yang begitu baik. Momentum perubahan kerajaan, momentum government transformation telah berjalan begitu baik. Semuanya bawa di landasan yang betul. Dan sekarang tiba masanya momentum untuk menggerakkan momentum transformasi politik. Dan ini kita sebagai pemimpin kena gerakkannya. Dan apa yang perlu gerakkan? Perdana Menteri memberi arahan ataupun hala tujuan jelas, iaitu Barisan Nasional, rakyat didahulukan. Itu penting. Perdana Menteri menyeru semua pemimpin Barisan Nasional ingat ni betul-betul bahawa rakyat didahulukan. Kalau kita boleh pastikan ini dilaksanakan, maka rakyatlah yang akan mengangkat parti Barisan Nasional terus meneraju dalam negara kita ini. Okey, kita berhenti rehat sebentar. Selepas ini saya nak tanya kepada Datuk Dewa tentang transformasi dalam MIC yang kita lihat, ya.